apa yang kita nak di bumi Mekah dan di bumi Madinah, apa yang kita nak bawa balik ke bumi Malaysia nanti, mesti ada sesuatu, impian tu. Kita nak tercapainya umrah yang mabrur, sebab umrah yang mabrur ni memang mengampunkan dosa-dosa. Kemudian kita nak menjadi seorang yang lebih baik dengan penuh amalan zikir seharian kita, kerana terlalu banyak pahala yang Allah tawarkan kepada zikir kita. Yang kita buat pagi-pagi tu zikir 6.30 tu, zikir rahmat tu, pahalanya seumpama 10 orang hamba kita bebaskan, dan seorang hamba yang kita bebaskan itu seumpama membebaskan anggota badan kita daripada neraka. InsyaAllah Allah tawarkan begitu hebat pahala dia, dan diberikan 100 kebaikan, 100 keburukan dijauhkan. Kemudian Allah beri kelebihan dijauhkan daripada bisikan syaitan dan juga jin. Maknanya satu amalan yang kita boleh bawa untuk balik-balik ke Malaysia. Begitu juga amalan-amalan lain. Begitu yang saya sebut tadi adalah bagaimana kita mengambil peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu contoh terbaik untuk kita bawa balik ke Malaysia itu, dengan kita amalkan dalam sebuah keluarga kita. Dengan isterinya, dengan anak-anak. Encik, okey. Bila kita sebut amal, encik kena bagi contoh. Sebab ramai orang boleh ceramah umum, lepas tu orang pun dengar blur, nak beramal macam nak, dia dah dapat kesedaran tapi tak ada contoh. Contoh tu dia real. Okey encik, kota Madinah juga digelar sebagai kota cinta. Betul. Sebab apa kota cinta? Sebab di sini banyak kisah-kisah cinta antara isteri Nabi dan juga baginda sendiri. Betul. Contohnya ni sebagaimana Nabi mempertunjukkan kasih sayang menyikat rambut dalam masjid tu kan. Sayyidina Aisyah dalam rumah, kemudian Nabi pun hulur kepala. Untuk sikat rambut. Ustazah pernah sikat rambut saya tak? Astagfirullahalazim. Tanya kalian ramai. Contoh kita nak bawa ni. Ya, memang. Tak ada, sekarang tak ada rambut. Tak ada rambut tak boleh. Tak ada rambut. Encik botak sekarang. Oh, okey. Tapi pernah saya sikat. Pernah lah. Tak ingat bila. Itulah. Lagipun rambut encik pendek. Okay. Tak sikat ke tak sikat macam sama. Sama je. Lagi memudah lah. Betul. Tapi kalau sikat sebenarnya tu, dia bukan sikat rambut saja. Dia sikat hati tu sebenarnya. Hati saling bersentuh. Hati, betul. Okey. Lagi, maksudnya suami sikat rambut isteri, isteri sikat rambut suami. Betul. Itu sunnah Nabi. Lagi apa lagi Nabi buat? Ini kota cinta. Betul. Tempat Nabi, banyak kisah-kisah cinta Nabi dirakam di sini. Betul. Kalau sebelum di Madinah, di Mekah, isteri Nabi seorang je. Maksudnya, siapa isteri Nabi? Sayyidah Khadijah. Betul. Tapi kisah Rasul dan Khadijah tidak banyak dirakam dan dicatat. Kerana Sayyidah Khadijah tidak meriwayatkan hadis. Betul. Jadi yang meriwayatkan hadis kebanyakan isteri Nabi adalah Sayyidah Aisyah, kemudian ada beberapa orang lagi isteri Nabi yang lain. Jadinya Madinah ni kota cinta. Okey, apa lagi contoh, Cik? Contohnya bila mana Nabi balik daripada pekerjaan harian dia sebagai seorang pemerintah agama ni, pemerintah sebuah negara Islam, Madinah ni. Nabi letakkan dia punya pangkat dia di luar rumah. Nabi masuk dah sebagai seorang suami. Masya Allah. Masya Allah. Dia tengok isteri dia kali bagi salam tu, Assalamualaikum, dijawab oleh isteri Saudah, tak silap saya Ustazah. Ya. Dia jawab tu dia lemah sangat. Je. Waalaikumsalam, lemah. Jadi Nabi tahu memang tak larat. Ketika itu sedang tengah penat, sedang uli gandum, lalu Nabi pun selisih tangan dia, uli bersama-sama. Masya Allah. Ustazah pernah uli tak gandum? Pernah uli tak gandum? Pernah uli gandum tak? Maaf, tak dengar. Okey, sebenarnya sekarang donat dah siap. Yang ada Tempatlah. tak payahlah uli-uli tu. Okey. Pernah handset biasa. Ya, tapi encik, sebenarnya nak kata Rasulullah ni dia sangat peka dengan suara isteri. Betul. Kalau encik dengar cara saya jawab, Waalaikumsalam, encik masuk tak rumah? Tak masuk. Maksudnya kena mamak ada. Kena mamak. Maksudnya tu cara jawab nak marah. Betul. Encik tak masuk? Tak masuk nak marah. Kan kita kena keluar kalau orang marah ni. Dah jauh. Astaghfirullahaladzim. Okay. Tapi cik tak pernah pun kedai mamak, tak pernah. Sebab Ustaz tak pernah marah. Allah. Tak pernah pun bunyi marah-marah di rumah tu. Cik, anak-anak pun Madinah tak. Ni Madinah. Masjid Nabawi ni tak baik beli sampai tahap tu. Dia macam ni. Okey, saya tanya encik, bila Sayyidah Aisyah marah, Nabi buat apa? Nabi akan banyak cara Nabi buat. Ya. Satunya Nabi tarik pipi apa? Bukan pipi.
Hidung. Saya ni duduk buat kembang. Tarik hidung. Jadi romantik. Masa tu saya tak Aisyah tengah marah. Lepas tu Rasulullah pujuk dengan tarik macam picit hidung. Kemudian Rasul sebut apa pasal Aisyah terus tersenyum. Maksudnya cara Nabi dengan isteri ni, Nabi tahu isteri ni kalau marah macam mana cara. Encik kalau saya marah macam mana encik? Nak jawab sini tak? Bersedia tak ni? Ya. Bersedia? Ya, bersedia. Tak apa lain kali tak. Kata saya tak pernah marah. Dah kalau salah kata Ibu Madinah tak boleh nipu ni. Ya, betul. Okey, tak apa lain kali tu nanti saya cerita. Dah tanya tadi tu. Ya. Saya tanya tu ada sebab. Ustazah boleh tak gandung? Kalau Ustazah boleh gandung, saya boleh bersama-sama. Okey. Ustazah boleh tak? Masaklah dapur. Masaklah, soalan masak tak ada dapur. Masak. Jadi saya tolonglah masak betul. Betul. Tanya Uli gandung, saya kan takut nawak. Okay. Sebab saya memang pernah buat donat, sekali tak jadi, saya dah tak buat. Memang bak kuih-kuih semua ni saya macam mungkin tak minat kan. Jadi macam tak ikhlas. Tapi makhluk lain boleh makan donat Ustazah. Makhluk lain. Bagi kat apa-apa binatang lah. Tengok. Ya, saya kan sebenarnya, Masya Allah. Tak apalah cik, kau nak cerita jadi panjang. Kita ada tetamu lagi ni. Satu lagi tips cinta Rasulullah dengan isteri. Ini kota cinta, kota Madinah ni. Tempat Rasulullah bercinta. Satu lagi, Nabi Muhammad ni suka mendengar. Betul. Kalau isteri ramai tu pergi rumah-rumah tu mengadu masalah, mendengar ni dengan penuh senyuman. Tenang je. Betul. Saya ada tak ciri-ciri tu Ustazah? Baik, isteri saya penceramah. Isteri saya penceramah Ustazah. Jadi isteri banyak cakap. Boleh tahan lah. Tak berhenti. Boleh tahan. Macam luar perasaan je cik ni. Encik boleh dengar tak? Saya suka mendengar. Alhamdulillah. Daripada bercakap. Okey. Ni sebenarnya ada satu kisah. Satu ketika Sayyidah Aisyah ni, dia berkumpul dengan kawan-kawan perempuan. Bila berkumpul, tak silap saya ada 11 wanita ataupun 13 antara dua tu. Dan semua wanita ni bercerita tentang suami masing-masing, tapi bukanlah cerita aib. Tapi ada jugalah salah seorang tu cerita juga pasal aib suami. Lepas tu ada yang memuji suami. Bayangkan ya, encik cuba bayangkan ya, Sayyidah Aisyah dia mula bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi berkumpul dengan contoh 13 orang kawan-kawanku. Yang pertama bercerita begini-begini. Yang kedua pula cerita pasal suami dia gini-gini. Yang ketiga pula cerita begini-begini. Encik, kalau encik lah saya bercerita, encik boleh dengar sampai yang nombor berapa? Ada berapa nombornya? 13 cerita. Masya Allah. Satu cerita pun saya tak boleh rasanya. Tahu tak apa. Mungkin satu cerita, saya masuk kedua, berapa banyak cerita lagi ni? Cik akan tanya. Mungkin. Macam tadi lah Ustazah mimpi tadi kan. Itulah. Saya tak ada dengar. Satu cerita je tu saya tak ada dengar. Satu cerita sebab mimpi tu menakutkan. Okey. Bayangkan Nabi SAW sangat sibuk, tapi bila tahu isteri ni memang Aisyah suka bercerita, suka bercakap, Rasulullah layan satu demi satu sampai habis. Rasulullah tak tahan. Berapa banyak cerita tak? Rasulullah tak tahan. Aisyah cerita sampai yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dan saya baca hadis tu panjang. Dan akhirnya Rasul bagi respon. Sebab ada orang lelaki dia buat-buat dengar. Lepas tu kosong. Lepas tu, ya bang, apa pendapat bang? Apa dia? Rupanya buat-buat dengar. Encik biasa macam tu kan? Biasa. Biasalah. Saya akan test. Ujung tu saya akan test. Saya akan tahu cik sebenarnya buat-buat dengar. Saya akan tanya balik beberapa soalan. Betul. Saya kata tak dengar kan? Tak dengar. Sebab terlalu banyak poin satu. Okey. Satu pergi poin mana yang penting? Bayangkan ni Rasulullah dengar sampai sudah habis cerita Aisyah. Rasul buat kesimpulan. Rasul kata, aku denganmu ibarat seperti suami sekian-sekian. Maksudnya Rasulullah ambil akhlak yang terbaik di kalangan suami-suami yang Sayyidah Aisyah cerita tu. Rasul kata, begitulah aku denganmu. Sebab ada yang Aisyah cerita, yang ni sayang sangat isteri dia. Setiap hari, contohlah dia sebut nama suami ni akan buat begini kepada isteri dia sekian-sekian. Masya Allah. Jadi Rasul kata, aku lebih lagi daripada contohnya nama tu Abu sekian-sekian, melayani isterinya, aku lebih lagi. Maksudnya Rasul ni
Kalau kita kata perempuan tak nak kalah, Rasulullah sendiri pun dalam bab buat baik pada isteri, Rasulullah tak nak kalah dengan siapa-siapa. Masya-Allah. Macam encik kan, encik macam ada tengok cerita-cerita kan, drama apa-apalah encik tengok, encik boleh nampak tak, kan perasan tak adik-adik, kat sini kita boleh tengok ramai orang lelaki yang menyantuni isteri, yang kadang kalau Ustazah lah, tengok ada yang lelaki tolak wheelchair isteri, lepas tu cari tempat solat. Macam tadi saya tengok ada mungkin orang Turki kot, isteri tu boleh jalan, lepas tu suami ni bawa kerusi untuk isteri duduk, lepas tu dia pun bawa, walaupun pergi kawasan perempuan tapi bahagian luar, sampailah dia bukakan kerusi dan dia suruh isteri dia duduk dengan pimpin tangan, lepas tu susunkan barang-barang isteri dia. Maksudnya tengok dengan sopan santun, dengan lemah lembut, lepas tu bagi tahu, macam kita boleh faham lah dia bercakap tu, dia bagi tahu tunggu sini nanti saya datang ambil. Dan saya menyaksikan pemandangan yang begitu sangat indah sekali lah. Betul. Sebab itu Nabi berani declare, khairukum li ahli, yang paling baik dengan kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang paling baik dengan ahli keluarga. Maksudnya tidak ada manusia yang berani declare macam tu. Contoh kalau encik katalah, ciri-ciri suami yang soleh begini-begini, saya lah suami yang paling soleh, encik berani nak cakap macam tu, suami terbaik? Tak, kita tak akan berani. Hanya satu manusia saja yang berani claim. Nabi kata orang yang paling baik dengan kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarga, dan saya lah orang yang paling baik ahli keluarga. Maksudnya Nabi suruh korek-korek cerita tentang Nabi, belajar, tahu, dan jadikan Nabi sebagai contoh. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah nak tahu lebih lagi? Ya, Next episode. Okey, Masya Allah. Cukup. Tak ada dah. Tak ada dah. Romantik Nabi semua ya. Masya Allah. Terlalu banyak Ustazah. Ya. Jadi bila encik mendengar saya tu, kan, maksudnya apa, mendengar saya luar, encik terus jadikan motivasi masa tu Nabi SAW. Betul kan? Betul? Okay. Masya Allah. Panjangkan lagi. Okey, baik-baik. Muka orang lelaki bila dia dah tak berapa dengar, muka dia tak boleh kontrol. Kita kalau perempuan boleh cover muka. Contoh kan ada orang luar masalah, kita buat Masya Allah, Ya Allah, pada dalam hati macam mana nak berhenti. Tapi muka orang lelaki memang tak boleh kontrol, tak boleh cover. Nampak sangat muka tu dah kelahi. Jujur. Ya, betul. Perempuan tak jujur kadang-kadang tu. Okey. Baik. Okey. Encik sila berlalu. Siap encik.